Kereta kecil dan kompak kurang safety berbanding kereta besar. Betul ataupun tidak? Adakah kereta kompak lebih berbahaya di atas jalan berbanding kereta yang lebih besar? Jawapan dia, compact car secara general lebih berbahaya berbanding kenderaan yang lebih besar. Namun, saiz cuma satu bahagian yang menentukan sesebuah kereta itu selamat ataupun tidak. Bermakna ada kereta compact yang lagi selamat daripada pickup truck lah kan. Apa yang menentukan kereta itu selamat ataupun berbahaya? Saya ceritakan sikit kejap lagi pasal kereta yang paling tak selamat di dunia. Dan kereta tu pun bukan compact car. It is a pickup truck. Kalau kereta tak harum, guna Aerilavia Air Freshener. Dengan 4 pilihan bau yang wangi bersama kotak yang dua fungsi. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Dari apa yang saya jenguk dekat Tenet, kereta moden paling berbahaya adalah Chevy Corvette Sports Car Murica. Tapi Chevy Corvette tu sendiri adalah sebuah sports car. Secara lumrah, sports car memang lagi bahaya sebab kelajuan yang dia offer pada kita. Lagipun ni bukan kereta yang biasa ada atas jalan kat dunia. Saya pun pernah nampak kereta ni sekali je. Tapi Hot Wheels lah. Kereta moden paling bahaya yang ada di atas jalan adalah Ford F-Series. Sebuah pickup truck. Malaysia dia tak ada pickup truck ni. Tapi in the other country, it's a common sight. On crash testing, Ford F-Series ada rating yang cukup baik untuk dilepaskan ke atas jalan raya. Namun, bila masuk je dekat real world, isu itu ini timbul. Kereta yang besar ni, dia ada rekod kemalangan maut sebanyak 10,954 di Amerika sahaja. Aksiden dengan Ford F-Series biasanya bagi result yang lebih teruk kepada passenger berbanding pemandu tu sendiri. Dari rekod ni, kita boleh safely say that saiz bukan penentu tunggal berkenaan keselamatan. Satu masa dulu, compact car bukanlah kereta yang paling famous dekat dunia ni. Main purpose kereta dulu adalah untuk serve a family. Jadi banyak orang beli wagon, orang beli sedan, SUV baru pun masa tu baru nak start booming. Compact ni more on work commuter use. And then datang malapetaka. Malapetaka tu dia datang sekejap-sekejap. Nama dia financial crisis, Asian crisis 1997, 07, 08 crisis, Brexit dengan perang ekonomi Amerika China. Financial crisis ni dia efek dekat seluruh dunia, termasuklah negara hang tuah kita. Bakul Tesco penuh sebelum ni bayar RM60. Sekarang bakul sama penuh bayar RM400. Financial jatuh. Apa benda pun kita kena potong, termasuklah minyak petrol kita. Trend kereta slowly berubah kepada kereta yang lebih compact. Saga first generation 1985 pada standard masa tu dikategorikan sebagai mid-size sedan. Saga kita hari ni compact sedan. Terima kasih financial crisis. Peratusan kereta compact hari ni lebih banyak berbanding tahun-tahun lepas, dan dengan financial kita sekarang, peratusan dijangka makin tinggi macam pembaca berita. Walaupun kita nampak macam semuanya teruk, tapi tak juga. Semua automaker nampak benda ni. Daihatsu, Pro 2, sales letup sangat. Jadi R&D budget slowly shifting towards more compact and affordable car. For sure untuk timeline yang sama, bigger car overall ada performance and safety yang lebih baik. Tapi untuk kelas kereta kecil, evolusi dia lebih drastik berbanding segmen lain. Kita dah tahu yang saiz bukan penentu tunggal berkenaan keselamatan, if you know what I mean. Untuk safety, bila kita nak beli kereta, especially second hand and recon, check dia punya safety rating. Check Google je. Biasa Europe punya kereta, dia panggil NCAP. Kereta Jepun, kereta Malaysia, dia panggil Asian NCAP. NCAP maksud dia New Car Assessment Program. Safety makin lama makin baik. Jadi kereta tahun 2000, 2021, 2022 dah susah sangat nak jumpa 4 star ke bawah. 4 star tu sendiri pun dah susah nak jumpa sebenarnya. Benda NCAP ni majoriti korang dah tahu. Ni term yang paling common pun kita dengar bila kita sembang pasal safety. Yang kedua, kita tengok berat kereta. Kereta yang berat akan consume minyak lebih, fuel consumption bad. Tapi kereta yang lebih berat memiliki keselamatan yang lebih baik secara general.
Dari IIHS Reports tadi, kereta yang paling ringan ada kemalangan jiwa jauh lagi banyak dari kereta yang lebih berat. Benda lah ni ada proof dari simple physics calculation. Newton's second law of motion states that mass multiplied by acceleration equal force. Nak cerita pasal matematik ni bukan takut korang pening, takut saya sendiri pening. Jadi ringkas dia, total produk kurang impact bila berlanggar dengan kancil. Berat ni pun sama dengan saiz. Walaupun kereta tu berat, dia lebih baik masa aksiden daripada kereta ringan bila dua-dua kereta tu daripada era dan zaman yang sama. Volvo 90-an wagon collide dengan Renault kecil tapi baru, bersepah Volvo tu. Renault berkecai juga tapi kokpit langsung tak ada movement. Ini bukti untuk poin yang ketiga. New is better. New is always better. Sejak daripada 20 tahun lepas, automaker dah buat significant enhancement in vehicle architectural design. SPM English A. Daripada crumple zone and crash energy dispersion sampailah ultra high strength chassis in specific area, kereta baru lebih selamat berbanding kereta 10-20 tahun lepas. Crash test kereta moden jarang kita tengok collision memberi impact kepada kokpit kereta. Tapi kereta zaman carburetor, collision yang sama akan bagi impact sampai tak nampak pun kokpit tu terus. Tak kira saiz, tak kira berat. Kalau kita benci orang tu, hadiahkan dia kereta carburetor. Malahan bukan itu sahaja, kereta baru ada safety features yang tak ada dekat kereta lama. Benda ni bukan datang daripada automaker sahaja. European government sendiri memaksa automaker untuk implement safety features ni semua. Tak nak letak electronic stability control, jangan jual kereta tu dekat Europe, jual dekat tempat lain macam Malaysia ke, macam India ke. India pun wajib ada ESC ni. Maksudnya Malaysia je lah yang tak kisah safety ya. Tak cukup safety tak apa, yang penting murah, boleh jual. Kereta baru ada safety features yang lebih baik daripada kereta lama. Myvi first generation ada 2 airbag. Full spec ke, low spec ke, 2 airbag. Adakah tu punca Myvi terbang? Itu saya tak tahu. Myvi generasi baru, high spec 6 airbag, low spec 4 airbag. Kenapa low spec airbag kurang? Adakah orang miskin tak layak hidup? Itu saya pun tak ada jawapan. Tak, bukan Pro 2 je yang compromise safety. Proton Exora asalnya sebelum 2017 4 airbag. Sekarang 2 airbag. Malaysia, negara pembangun. Satu. Faktor seterusnya adalah low center of gravity. Kalau nak kereta selamat, kita kena beli kereta baru yang besar and berat. Maksudnya SUV atau pickup barulah kan? Tak semestinya. Kita wajib ambil kisah berkenaan rollover resistance rating. Lagi senang kereta tu terpusing ataupun tergolek, lagi bahaya kereta tu. Macam sains jika maka. Pernah tak kita drive 1-2 atas highway, bila corner speed macam tu, kereta jadi membuai macam tu. Tu maksudnya kurang rollover resistant and high center of gravity. Ini antara punca Ford F-Series yang saya mention dekat awal video tadi tu dinobatkan sebagai kereta paling bahaya. Pickup truck secara general lebih berbahaya untuk dipandu masa high speed, sebab pickup truck adalah kereta yang berat dan tinggi. Jadi first impression kita akan rasa yang kita ada full control masa kita tengah bawa high speed. Hakikat sebenarnya, bahagian belakang pickup truck yang kosong terlalu ringan, and loss of control akan menjemput masa high speed corner nanti. Saya sendiri tak tahu apa moral of the story video ni. Kejap biar saya fikir. Moral of the story, tak kiralah kereta apa yang kita bawa atas jalan, kemalangan jiwa boleh berlaku pada bila-bila masa. Nasihat Jakirin, jangan jadi road bully. Kita bully orang, nanti orang bully kita balik. Sila subscribe dekat channel ni sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, korang terlepas pula video macam ni nanti. Beli Ariel Lava Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. So jumpa lagi lepas ni. Okey tak okey? Bye. Dari apa yang saya jenguk dari rekod ni, kita boleh safely say that size bukanlah penegut. Action Crisis 1997. Lagi senang kereta tu. Ini antara punca Ford F-Series. Road bully. Kita bully orang, nanti orang bully kita baik.